Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia berprestasi tinggi, cepat dan mesra. Sidang hadirin yang dihormati sekalian, mengumumkan ketibaan Yang Amat Setia Datuk Seri Muhammad Hamdan bin Haji Wahid, Ketua Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, diiringi Penolong Pesuruhjaya Bomba Murni bin Mamat, Ketua Unit Integriti Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, dan Yang Setia Penolong Pesuruhjaya Bomba Siti Rohani binti Nadir, Pengarah Bahagian Pengurusan Korporat. Bagi menandakan ketaatan dan kesetiaan kita kepada negara dan jabatan tercinta, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Negaraku, diikuti lagu Siap Sedia Setiap Masa. Hadirin dengan segala hormatnya dipersilakan duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia berprestasi tinggi, cepat dan mesra. Yang Amat Setia Datuk Seri Muhammad Hamdan bin Haji Wahid, Ketua Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, Yang Setia Penolong Pesuruhjaya Bomba Siti Rohani binti Nadir, Pengarah Bahagian Pengurusan Korporat Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, Penolong Pesuruhjaya Bomba Murni bin Mamat, Ketua Unit Integriti Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, selaku hos perhimpunan bulanan bagi bulan Februari 2021. Yang Setia Pengarah-pengarah bahagian, Yang Setia Pengarah-pengarah bomba negeri,
Komandan Akademi Bomber dan Penyelamat Malaysia, pegawai-pegawai kanan jabatan, ketua-ketua balai, tuan-tuan, puan-puan serta hadirin yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan limpah kurnia-Nya dapat kita bersama-sama pada pagi yang penuh keberkatan ini bagi menjayakan Majlis Perhimpunan Bulanan bagi bulan Februari 2021 Ibu Pejabat Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia. Setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih diucapkan kepada Yang Amat Setia Datuk Seri di atas kesudian meluangkan masa untuk hadir bagi menyempurnakan acara. Untuk makluman Yang Amat Setia Datuk Seri dan hadirin, majlis pada hari ini juga turut dihadiri secara atas talian oleh 10 bahagian, 16 Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia Negeri, 5 Akademi Bomber dan Penyelamat Malaysia serta 32 Balai Bomber dan Penyelamat seluruh Malaysia. Majlis ini juga turut disiarkan secara langsung di platform media sosial Facebook rasmi Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia. Yang Amat Setia Datuk Seri, Datuk-Datuk serta hadirin yang dihormati sekalian, majlis pada pagi ini dimulakan dengan taklimat keselamatan. Bagi mencegah penularan COVID-19, Standard Operating Procedure, Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB perlulah dipatuhi sejajar dengan arahan Majlis Keselamatan Negara dan Kementerian Kesihatan Malaysia. Hadirin hendaklah memastikan telah menjalani saringan suhu badan dan membersihkan tangan menggunakan cecair pembasmi kuman di kaunter saringan yang telah disediakan. Pastikan juga penjarakan fizikal sentiasa dikekalkan sekurang-kurangnya pada jarak 1.5 meter serta sentiasa memakai pelitup muka sepanjang berada di Ibu Pejabat Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia dan di premis-premis Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia. Kerjasama dan keprihatinan hadirin diucapkan ribuan terima kasih. Yang Amat Setia Datuk Seri, Datuk-Datuk serta hadirin yang dimuliakan, bagi memberkati majlis pada pagi yang berbahagia ini, marilah kita bersama-sama menadah tangan memohon keampunan dan keberkatan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, majlis mempersilakan Penguasa Bomber Lokman bin Ramli, Pegawai Hal Ehwal Agama dan Kebajikan Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia untuk memimpin bacaan doa. Dipersilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم Engkau Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kami menadah tangan menzahirkan kesyukuran kehadrat-Mu kerana dengan limpah kurnia-Mu dapat kami berkumpul pada hari yang berbahagia ini bersempena Majlis Perhimpunan Bulanan Ibu Pejabat Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia yang akan disempurnakan oleh Yang Amat Setia Datuk Seri Muhammad Hamdan bin Haji Wahid, Ketua Pengarah Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia. Dipohonkan agar majlis ini mendapat keridhaan-Mu. Allahumma ya khabiru ya halim, anugerahkanlah kepada kami hidayah sebagai panduan. Kurniakan kami semangat berusaha dan sentiasa mengambil langkah proaktif untuk memantapkan integriti dan memartabatkan jabatan mencapai tahap penyampaian perkhidmatan yang cemerlang ke arah pembentukan sebuah organisasi berprestasi tinggi, berintegriti, dinamik dan disegani. Allahumma ya dzal manni wal ihsan, ya Allah, kurniakanlah kepada kami ketekunan dan kesabaran supaya kami dapat berganding bahu merangka kejayaan. Limpahi kami kesedaran, kepercayaan dan keyakinan serta sentiasa bersikap positif mengamalkan nilai-nilai terpuji untuk memajukan diri dan organisasi, mempunyai iltizam yang tinggi untuk meningkatkan mutu perkhidmatan, seterusnya dapat melaksanakan tugas secara berpasukan demi mencapai objektif organisasi yang cemerlang.
Allahumma ya Halim ya fa'alul lima yurid. Ya Allah, berkatilah dan rahmatilah pemimpin-pemimpin kami serta seluruh rakyat di negara ini. Peliharalah kami dari sebarang musibah dan wabak penyakit yang menggerunkan, khususnya wabak COVID-19. Satukanlah hati-hati kami sebagai insan yang bersaudara. Eratkanlah perhubungan di antara kami untuk bekerjasama. Jadikanlah kami hamba-Mu yang beriman dan bertakwa, agar kami dapat menjalani kehidupan sebagai manusia yang berguna untuk agama, bangsa dan negara. Allahumma inna na'udzu bika minal junun wal juzam wal baras wa sayyi'il asqam. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Yang Setia Penolong Pesuruh Jaya Bomba Siti Rohani binti Nadir, Pengarah Bahagian Pengurusan Korporat Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, Yang Setia Penolong Pesuruh Jaya Bomba Murni bin Mamat, Ketua Unit Integriti Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, selaku penganjur Perhimpunan Bulanan Februari 2021, Yang Setia Pengarah-pengarah Bahagian, Yang Setia Pengarah-pengarah Bomba Negeri, Pegawai-pegawai kanan, Pegawai-pegawai Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, datuk-datuk, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, berprestasi tinggi, cepat dan mesra. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala, kerana dengan limpah kurnia dan izinnya dapat kita bersama-sama pada pagi yang berkah ini di dalam majlis Perhimpunan Bulanan bulan Februari 2021 di dalam keadaan norma baru. Sabas dan tahniah saya ucapkan kepada ketua dan juga warga unit integriti di atas komitmen dan usaha dalam menganjurkan majlis Perhimpunan Bulanan, sekaligus melancarkan buku-buku. Satunya adalah Pelan Pengurusan Risiko Rasuah atau CRM Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Keduanya buku rujukan Pelan Anti Rasuah Organisasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia atau OACP. Dan ketiganya buku panduan kod etika pegawai bomba, dan seterusnya membuat pelancaran dasar keselamatan dan kesihatan pekerja Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia dan juga Akademi Bomba dan Penyelamat Malaysia, dan pelancaran program jelajah anti rasuah SPRM JBPM pada pagi yang mulia ini. Pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat menyambut Tahun Baru Cina, kalau tidak terlewatnya, Gong Zi Fa Cai, Zinian Kuala, kepada semua warga-warga Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia yang telah meraihkan perayaan ini pada minggu lepas. Diharap warga jabatan, terutamanya yang berbangsa Cina, dapat merayakan perayaan berkenaan dengan tata cara yang bijaksana sesuai dengan perintah kerajaan bagi mengekang penularan COVID-19. Datuk-datuk, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati sekalian, memandangkan perkhidmatan awam perlu mengamalkan norma baru dalam melangsungkan pengurusan dan pentadbiran perkhidmatan sejajar arahan kerajaan ekoran daripada PKP 2.0, iaitu mengamalkan kontak fizikal minima, maka budaya kerja dengan kaedah aplikasi secara elektronik atau online atau di atas talian dan pemasyarakatan secara virtual
merupakan salah satu kaedah terbaik yang perlu dipraktikkan dalam apa-apa pelaksanaan program jabatan. Begitu juga sama ada perhimpunan dan majlis-majlis rasmi jabatan. Dan perhimpunan pada pagi ini tidak terkecuali. Kesempatan ini juga saya bagi pihak Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia merakamkan sekalung tahniah kepada Yang Berhormat Datuk Hajah Zuraida binti Kamarudin, Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Malaysia, di atas penganugerahan Pingat Panglima Mahkota Wilayah atau PMW sempena Hari Wilayah Persekutuan tahun 2021 yang mana membawa gelaran Datuk. Turut diucapkan tahniah juga adalah kepada 4 orang pegawai Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia yang turut sama menerima pingat derajah kebesaran Wilayah Persekutuan bagi tahun ini. Seperti yang kita sedia maklum, dalam usaha kerajaan untuk mengawal dan memutuskan penularan jangkitan COVID-19 dan sebagai langkah pelindungan keselamatan dan kesejahteraan rakyat akibat daripada peningkatan jumlah penularan wabak COVID-19 yang telah mencecah kepada 4 angka, kerajaan telah melanjutkan tempoh PKP 2.0 daripada 4 hingga 18 Februari 2021 dan seterusnya bermula 19 Februari, iaitu hari ini, dikategorikan beberapa negeri yang masih di bawah kawalan PKP, PKPB dan juga PKPP sehingga hujung bulan ini. Manakala proklamasi darurat telah diisytiharkan bermula 11 Januari hingga 1 Ogos 2021. Langkah strategik kerajaan ini adalah bagi melandaikan lengkok jangkitan COVID-19 demi kesihatan, demi kesejahteraan dan keselamatan rakyat, dan ianya seharusnya dihayati dan dipatuhi khususnya oleh semua anggota penjawat awam, termasuknya Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Salah satu langkah adalah kaki tangan jabatan perlu mematuhi semua arahan dan SOP yang telah dikeluarkan oleh Majlis Keselamatan Negara dan juga Kementerian Kesihatan Malaysia. Ini termasuk penempatan pegawai semasa darurat. Arahan perlu dipatuhi sebagaimana kehendak Jawatankuasa Teknikal Pengurusan Darurat yang dipengerusikan oleh Tan Sri Ketua Setiausaha Negara atau Tan Sri KSN untuk memobilisasikan sumber perkhidmatan awam persekutuan dan juga sumber perkhidmatan awam negeri untuk zon-zon yang memerlukan khidmat pengurusan dan pemantauan isu-isu berkaitan dengan keselamatan, kesihatan dan kesejahteraan rakyat. Datuk-datuk, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, sebagai salah satu agensi yang berada di barisan hadapan yang bertanggungjawab dalam memutuskan penularan pandemik ini, amatlah diharapkan agar tugas-tugas anggota bomba yang berkaitan dengan COVID-19, terutama sekalinya tugas sanitasi awam, perlu diteruskan dengan pelaksanaan kaedah yang lebih cekap, profesional dan juga pantas. Menerusi pengumuman pakej bantuan permai 2021 oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri baru-baru ini, kerajaan telah bersetuju dengan pemberian allowance one-off sebanyak RM300 kepada petugas barisan hadapan, termasuknya anggota-anggota Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, yang mana akan dibayar pada suku pertama tahun ini. Di samping allowance tetap sepanjang COVID-19 berjumlah RM200 kepada semua frontliner. Sayugia itu, warga Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia amat berterima kasih di atas kelulusan tersebut dan ianya membuktikan bahawa kerajaan amat prihatin dalam menghargai peranan frontliners yang bertungkus lumus
dalam usaha mengekang penularan wabak COVID-19. Di dalam program imunisasi nasional, Kerajaan Malaysia telah mensasarkan sebanyak 80% daripada populasi negara atau 26.5 juta individu akan menerima vaksin yang akan diberi secara percuma, yang mana akan dilaksanakan pada 3 fasa. Fasa pertama akan melibatkan sejumlah 500,000 petugas barisan hadapan, termasuklah pegawai-pegawai di Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, yang dijadual bermula pada hujung Februari hingga April 2021. Seramai 8,100 anggota bomba, the frontliners, akan menerima vaksinasi berkenaan. Maklumat pegawai Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia yang menerima vaksin fasa pertama perlu disusun dengan terperinci dan teratur supaya ianya dijayakan dengan sistematik dan tidak berlaku sebarang pembaziran atau keciciran. Baru-baru ini, Dasar Kebombaan dan Penyelamatan Negara atau DKPN 2030 telah dibentang dan diluluskan oleh Kabinet dalam mesyuarat Jemaah Menteri pada 20 Januari yang lepas. DKPN ini akan dilancarkan tidak lama lagi. Matlamat, falsafah dan sasaran DKPN perlu difahami secara mendalam oleh setiap lapisan kaki tangan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Plan tindakan, inisiatif dan program yang terperinci akan dirangkakan dengan komprehensif dan bijaksana agar tujuan utama dasar ini tercapai. Datuk-datuk, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, dalam amanat tahun baru 2021 oleh Yang Berhormat Datuk Hajah Zuraidah Kamarudin, Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan pada 2 Februari yang lepas, telah menekankan bahawa tahun 2021 ini adalah merupakan tahun pelaksanaan dan penyampaian, agar inisiatif-inisiatif kementerian sampai kepada kumpulan sasaran dan dinikmati rakyat dengan menyeluruh. Antara lain yang ditekan oleh Yang Berhormat Datuk Menteri adalah menggariskan sasaran utama kementerian bagi memastikan penyampaian perkhidmatan terlaksana dengan efisien serta masalah rakyat diatasi. Semua warga jabatan perlu menjadi lebih produktif, responsif dan efektif dengan memberi perhatian dan fokus yang tinggi, dan bagi memastikan masalah dan keperluan rakyat diselesai dan disantuni dengan sense of urgency. Pada awal Januari tahun 2021, gelombang banjir akibat daripada fenomena MTL atau Monsun Timur Laut telah menjejaskan banyak kawasan di negeri seperti Johor, Pahang, Terengganu, Kelantan, Perak, Sabah dan Sarawak. Jabatan telah menggerakkan pegawai dan juga aset-aset yang melibatkan marine yang ada bagi membantu mangsa-mangsa banjir yang terkesan akibat daripada bencana ini. Saya merakamkan ucapan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada setiap wira merah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia di negeri-negeri yang telah bekerja keras bagi mengurus dan mengendalikan segala operasi search and rescue, penyelamatan dan juga pemindahan mangsa banjir sepanjang bencana alam berkenaan berlaku. Pelbagai pihak khususnya daripada golongan stakeholders telah memberi perhatian yang positif ke atas komitmen dan dedikasi tuan-tuan dalam mengendalikan operasi berkenaan. Saya berharap agar selepas ini bomba-bomba negeri yang terlibat akan terus mengadakan kajian dan juga mesyuarat postmortem bagi menganalisa dan mengkaji segala aspek-aspek kritikal mencakupi kesiapsiagaan operasi sebelum, semasa dan juga selepas bencana sebagai menambah baik
persediaan untuk perencanaan di masa akan datang. Terutama sekalinya dari segi faktor-faktor zon, hotspot dan negeri yang terkesan. Dari segi tahap sumber manusia, logistik dan alat kelengkapan. Dari segi SOP. Dari segi kesan kerosakan dan penyelenggaraan yang perlu dibuat. Jenis dan keberkesanan bantuan, sistem pelaporan dan juga isu kebajikan. Datuk-datuk, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, di dalam tahun 2020 dan awal tahun 2021, Jabatan telah menerima penyerahan balai-balai bomba baru. Antaranya adalah Balai Bomba dan Penyelamat Kampung Gajah Perak dan Balai Bomba dan Penyelamat Presin 14 Putrajaya. Yang mana kedua-dua balai ini telah mula operasinya untuk perkhidmatan kebombaan kepada masyarakat setempat. Pada masa yang sama, difahamkan juga kelulusan penjawatan bagi 11 buah balai bomba dan penyelamat yang baru telah diluluskan oleh pihak Jabatan Perkhidmatan Awam. Ini menambahkan lagi fire cover jabatan secara menyeluruh. Sebagai langkah persediaan awal, perancangan dan perencanaan pengurusan operasi balai perlu dibuat lebih awal sebelum balai berkenaan siap bagi melancarkan pengurusan dan juga pentadbiran balai bomba dan penyelamat baru dan juga mengelakkan isu yang boleh mengganggu pengoperasian balai berkenaan. Datuk-datuk, tuan-tuan dan puan-puan, kebelakangan ini banyak diperkatakan mengenai isu yang melibatkan ketanggungjawaban dan integriti, terutama sekalinya organisasi perkhidmatan awam maupun di kalangan warganya. Isu penyalahgunaan kuasa, isu pembaziran, pecah amanah, rasuah dan penyelewengan serta ketirisan dana awam, walaupun dilakukan oleh segelintir penjawat awam, tempiasnya tetap terkena keseluruhan sektor awam dan kerajaan. Bukan kesemua penjawat awam langsung tidak mengamalkan budaya integriti. Sebaliknya, kebanyakan penjawat awam sentiasa mendukung prinsip utama integriti demi untuk memberi perkhidmatan terbaik dengan sedaya upayanya. Integriti secara umumnya adalah kualiti unggul yang perlu ada pada diri seseorang individu dan juga sesebuah organisasi. Budaya integriti berkait rapat dengan isu-isu etika, berkait rapat dengan nilai-nilai murni. Sepanjang tahun 2020 yang lepas, unit integriti telah merekodkan sebanyak 63 kes aduan berkaitan dengan pelanggaran integriti dan accountability. Sebanyak 39 kes tata tertib telah diperakukan oleh Lembaga Tata Tertib Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Daripada 39 kes ini, jenis-jenis kesalahan yang direkodkan adalah seperti berikut: ketidakhadiran bertugas, penyalahgunaan dadah, salah guna kuasa, pelanggaran tata cara perolehan, kesalahan syariah, pelanggaran tata cara keuangan, kes SPRM, pelanggaran PKP. Daripada kes-kes tersebut, sejumlah 17 orang telah dijatuhkan hukuman buang kerja. 8 orang telah pun diberi amaran. 7 orang ditangguh pergerakan gaji. 3 pegawai telah diturunkan gaji. 2 orang pegawai telah dikenakan hukuman denda. Dan 1 orang telah dijatuhkan lucut hak emolumen. Justru itu, sebagai langkah proaktif bagi tahun ini, unit integriti akan melihat pendekatan yang lebih sesuai dan sistematik agar usaha memperkasakan integriti dan juga accountability jabatan dapat dihayati dan juga diamali dengan lebih berkesan. Di sebalik kengkangan kebatasan pergerakan akibat pandemik COVID-19 dan juga PKP, unit integriti terus mengorak langkah memperkasakan tadbir urus sejajar dengan hasrat semasa kerajaan.
Ianya termasuklah merangka dan juga menghasilkan bahan-bahan rujukan dan panduan dasar inisiatif integriti seperti satunya Pelan Pengurusan Risiko Rasuah atau CRM Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia 2020-2024. Keduanya Pelan Anti Rasuah Organisasi atau OACP Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia 2020-2024. Kod Etika Pegawai. Keempatnya pengujudan sistem e-tata tertib yang dibangunkan secara in-house. Yang kelimanya pelaksanaan aktiviti pengesanan, pengawalan dan pengesahan melalui naziran hotspot berisiko tinggi. Keenamnya, memantapkan jawatankuasa anti rasuah melalui mesyuarat JAR di peringkat Ibu Pejabat Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia serta di peringkat negeri. Ketujuhnya, mempergiatkan program pengurusan dan pengendalian lembaga tata tertib dan mengadakan taklimat standard pengurusan audit nilai 2.0 ataupun SPAN 2.0. Kesungguhan dan komitmen warga unit integriti dengan kerjasama semua bahagian di berbagai peringkat dalam aktiviti pengesanan, kawalan dan pemantauan adalah gandingan yang penting bagi memastikan kawalan dan pengekangan ke atas segala gejala dan juga faktor negatif dalam urusan-urusan kerajaan dapat diperhebat dan diperketatkan. Apatah lagi pada ketika ini, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia telah dinaik taraf berisiko tinggi oleh pihak SPRM. Sudah tentunya, dengan taraf risiko tinggi ini, rada dan juga intipan, pemerhatian ke atas setiap takbir urus dan urusan penyampaian perkhidmatan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia semakin menjadi perhatian rapi dan intensif. Di samping kenaikan taraf ini juga menjejaskan imej bersih dan kredibiliti jabatan di mata masyarakat serta pemegang taruh. Sehubungan dengan itu juga gejala-gejala negatif lain yang boleh mencalakan imej jabatan juga perlu diberi perhatian yang serius oleh setiap peringkat pengurusan. Antaranya adalah melalui usaha-usaha seperti berikut. Satunya, pengekangan budaya penglibatan warga dengan gangsterism. Walaupun kecil, tetapi ada berlaku di dalam Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Termasuk juga usaha mengekang gejala penyalahgunaan dadah di kalangan warga Jabatan Bomba yang semakin menjadi serius pada ketika ini. Pengawasan kebocoran maklumat jabatan pada pihak yang tidak bertanggungjawab perlu dihentikan. Pencegahan dan kawalan penggunaan aplikasi media sosial yang tidak beretika dan jelek yang bertentangan dengan tata kelakuan seseorang pejabat awam perlu dihentikan. Pengawasan dan kawalan penyalahgunaan kuasa dan kedudukan perlu juga diberhentikan. Kita juga perlu mengekang ketidakpatuhan dan ingkar kepada peraturan-peraturan yang ada, termasuklah kepada perintah kawalan, pergerakan dan SOP COVID-19 yang sedang berkuat kuasa pada ketika ini. Perlu juga mencegah pegawai-pegawai yang berkompromi dan juga bersubahat sama ada secara langsung atau tidak langsung, melindungi pegawai yang terlibat dengan aktiviti yang menyalahi dan juga melanggar peraturan atau undang-undang kerajaan. Juga menghentikan amalan atau usaha melindungi pegawai di bawah jagaan yang melanggari peraturan dan peruntukan undang-undang yang berkaitan. Datuk-datuk, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, kesemua perkara dinyatakan tadi telah dikesan, bukan tidak berlaku, dan inisiatif pengawalan yang bersesuaian bagi mengekang penularan perlu diambil melalui pengembelingan sumber yang ada serta punca kuasa selaras dengan peraturan berkaitan.
Usaha ini dilaku secara berterusan dengan kerjasama semua pihak di peringkat jabatan maupun di luar jabatan, dan elemen pemantauan terus dikekalkan. Di atas faktor ini, dalam tahun 2021, unit integriti akan bekerjasama dengan pelbagai pihak memperkasakan beberapa program. Antaranya adalah satu, program jelajah anti rasuah atau program JA, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, dan juga SPRM 2021. Keduanya, pelancaran penyataan polisi anti rasuah dan integriti Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia sebagai langkah awal bagi persijilan MSISO 37001/2016 Anti-Bribery Management System. Ketiganya, penganjuran khusus perolehan yang berintegriti dengan kerjasama bahagian pendidikan masyarakat SPRM. Keempatnya, program memperkasakan Kesiasatan Integriti atau KSI di bahagian negeri dan juga di Akademi dan Balai Bomba dengan pengujudan Muscle Integriti dan Pegawai Seranta Integriti atau PSI sejajar dengan perintah tetap Ketua Pengarah. Kelimanya, naziran integriti dalam skop perolehan dan juga pembekalan akan dibuat. Dan juga program awareness yang akan disusuli bagi mempertingkatkan kesedaran di kalangan warga jabatan dan juga bengkel gejala gangguan seksual yang akan diadakan pada awal bulan Mac 2021. Saya amat berharap pendekatan yang diambil oleh unit integriti dalam menyelesaikan atau menangani masalah integriti dan accountability di kalangan warga jabatan akan menjadi pemangkin dalam membentuk sasiah dan kerohanian yang unggul, sekaligus menyekatkan pelakuan yang negatif dan tidak berintegriti dari berlaku atau dari terus berleluasa. Diharap juga unit integriti terus mempertingkatkan kerjasama dan mengoptimumkan saluran dalam jabatan seperti berkolaborasi dengan unit agama dan juga unit kaunseling dalam memperkasakan nilai murni modal insan jabatan ini. Datuk-datuk, tuan-tuan dan puan-puan, saya tertarik dengan petikan kata, "You cannot teach a man anything, you can only help him find it within himself." Dan juga, it's never too late to do better. Semua niat dan perbuatan baik itu hanya bermula dan terletak pada diri kita sendiri. Perubahan kebaikan itu terletak di bahu kita sendiri. Kalau kita mempunyai jati diri yang kukuh, tiada faktor kerisauan yang boleh menggugat diri kita. Datuk-datuk, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, jabatan dengan peluang ini juga merekodkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Datuk Yusuf bin Siddiq, mantan pengarah bahagian perancangan dan pendidikan yang telah bersara secara pilihan pada awal bulan ini. Beliau adalah seorang pegawai yang mempunyai pengetahuan teknikal yang tinggi di dalam aspek kejuruteraan dan kepiawaian kebombaan. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Encik Muhammad Kamal Sahrum, mantan pengarah bahagian kejuruteraan jentera yang telah dinaikkan pangkat dan bertukar balik bertugas di Jabatan Kerja Raya Malaysia. Kita mengucapkan setinggi-tinggi ucapan terima kasih di atas perkhidmatan yang cemerlang yang telah diberikan sepanjang perkhidmatan mereka berada di dalam jabatan ini. Selamat maju jaya hendaknya. Kita juga mengambil peluang ini untuk mengucapkan takziah kepada Tuan Edwin Galan Turki di atas pemergian ibu mentua beliau baru-baru ini. Moga keluarganya diberi kekuatan
dan juga kesabaran menempuhi ujian ini. Mengakhiri ucapan saya pada pagi ini, yang saya menyeru kita semua terus berganding bahu untuk mempertingkatkan kekuatan dan kekentalan semangat kita bagi menempuhi cabaran-cabaran yang mendatang, khususnya cabaran pandemik COVID-19. Di samping usaha kita untuk memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada masyarakat, tidak lupa juga saya ucapkan selamat menyambut hari lahir kepada pegawai-pegawai yang meraihkan hari jadi mereka di dalam bulan Januari dan Februari dan mungkin awal Mac. Semoga kita semua sentiasa dianugerah kerahmatan, keberkatan yang berkekalan dan terus dipermudahkan segala urusan. Sebelum kita meneruskan ke acara seterusnya, saya secara peribadi juga mewakili warga Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia dengan berbesar hati ingin merakamkan ucapan setinggi-tinggi perhargaan dan terima kasih kepada Timbalan Ketua Pesuruhjaya Pencegahan SPRM yang bahagia Datuk Seri Samsun Bahrin bin Muhammad Jamil di atas kesudian beliau hadir secara virtual dalam atau cara menyempurnakan pelancaran program jelajah anti rasuah JBPM SPRM 2021. Semoga kerjasama dan sokongan padu seperti ini akan terus dilaksanakan dengan begitu baik sekali di masa akan datang. Kita amat menghargai kesudian yang berbahagia Datuk Seri dalam memeriahkan acara ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih. Dipersilakan Yang Amat Setia Datuk Seri kembali ke tempat duduk. Sidang hadirin yang dihormati sekalian, acara seterusnya merupakan pelancaran penyataan dasar keselamatan dan kesihatan pekerjaan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia dan Akademi Bomba dan Penyelamat Malaysia. Untuk makluman hadirin, penyataan dasar keselamatan dan kesihatan pekerjaan ini merupakan komitmen jabatan dalam memastikan keselamatan dan kesihatan pekerjaan diterjemahkan dalam pelbagai aktiviti harian dengan menggunakan cara kerja yang selamat dan sihat bagi mencapai visi dan misi jabatan. Bagi menyempurnakan pelancaran penyataan dasar keselamatan dan kesihatan pekerjaan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia dan Akademi Bomba dan Penyelamat Malaysia, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Yang Setia Penolong Pesuruhjaya Bomba Siti Rohani binti Nadir, Pengarah Bahagian Pengurusan Korporat, bagi mengiringi Yang Amat Setia Datuk Seri Muhammad Hamdan bin Haji Wahid untuk menandatangani penyataan dasar keselamatan dan kesihatan pekerjaan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia dan Akademi Bomba dan Penyelamat Malaysia sebagai simbolik pelancaran. Dipersilakan. Dimulakan dengan menandatangani penyataan dasar keselamatan dan kesihatan pekerjaan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Dan seterusnya diikuti dengan menandatangani penyataan dasar keselamatan dan kesihatan pekerjaan Akademi Bomba dan Penyelamat Malaysia. Majlis merakamkan ucapan terima kasih dan dipersilakan Yang Amat Setia Datuk Seri untuk kembali ke tempat duduk. Yang Amat Setia Datuk Seri serta hadirin yang dimuliakan, majlis pada pagi ini diteruskan dengan pemakluman pegawai dan kaki tangan Ibu Pejabat Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia yang baru melapor diri, bertukar keluar dan bersara. Mendahului pemakluman adalah pegawai baru melapor diri, Encik Muhammad Salihuddin Al-Ayubi bin Ali, Pengarah Bahagian Kejuruteraan Jentera, terdahulu bertugas di Cawangan Kejuruteraan Mekanikal Jabatan Kerja Raya Negeri Pulau Pinang. Seterusnya, Encik Zahir bin Jais dari Bahagian Kejuruteraan Jentera, terdahulu bertugas di Cawangan Kejuruteraan Mekanikal Jabatan Kerja Raya Negeri Kedah.
Seterusnya adalah pemakluman bagi pegawai bertukar keluar. Encik Muhammad Kamal Roshidi bin Syahrum, pengarah bahagian kejuruteraan jentera dan kini bertugas di Ibu Pejabat Jabatan Kerja Raya. Seterusnya Encik Zulkifli bin Ahmad dari bahagian kejuruteraan jentera dan kini bertugas di Kementerian Pengangkutan. Dan pemakluman yang terakhir adalah pegawai bersara yang berbahagia Datuk Yusof bin Siddiq, pengarah bahagian perancangan dan penyelidikan, dan beliau telah bersara pilihan bermula 3 Februari 2021. Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih. Yang amat setia Datuk Seri serta hadirin yang dihormati sekalian, majlis akan berhenti rehat. Ya Datuk Seri serta hadirin yang dihormati sekalian, majlis pada hari ini sangat berbesar hati dan mengalu-alukan kehadiran secara atas talian yang berbahagia Datuk Seri Syamsun Baharin bin Muhammad Jamil, Timbalan Ketua Pesuruhjaya Pencegahan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM dan pegawai-pegawai Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia bagi bersama-sama menyempurnakan aturcara. Meneruskan aturcara, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Datuk Seri Syamsun Baharin bin Muhammad Jamil, Timbalan Ketua Pesuruhjaya Pencegahan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM bagi menyampaikan mandat. Dengan segala hormatnya dipersilakan yang berbahagia Datuk Seri. Terima kasih yang saya muliakan Menteri Majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa sahbihi tadi wa sahbihi wa hudata bin lisani ya qabbali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat, barisan pegawai kanan Jabatan Bogor dan Penyelamat Malaysia, pegawai kanan SPRM, seterusnya yang berbahagia dan Datuk, tuan-tuan dan puan yang saya hormati sekalian. Syukur saya kepada Allah SWT dan dengan limpah kurnianya di pagi yang mulia ini dapat kita bersama-sama merealisasikan majlis peresmian jelajah anti rasuah Jabatan Bogor dan Penyelamat Malaysia JPBM dan SPRM pada hari ini. Saya mengambil kesempatan untuk mengucapkan sabar dan tahniah kepada Yang Mulia Datuk Seri Muhammad Hamdan bin Haji Wahid, Ketua Pengarah Jabatan Bogor dan Penyelamat Malaysia, kerana telah mengambil inisiatif menganjurkan program jelajah anti rasuah dengan pendekatan smart partnership bagi penyokong usaha kerajaan dan juga SPM dalam menangani isu rasuah dan juga menyemarakkan budaya integriti dalam kalangan warga JPBM sendiri. Di mana yang dia maklum, negara masih belum pulih daripada pandemik COVID-19. Pelbagai rencana terpaksa kita berpuasuan selaras dengan perintah kawalan pergerakan dan juga norma baru yang perlu kita patuhi. COVID-19 amat mengganggu usaha pertumbuhan ekonomi dan aktiviti sosial di seluruh negara. Walau bagaimanapun, pandemik ini tidaklah menyebabkan usaha untuk kita melaksanakan aktiviti yang berkaitan dengan pembekasaan anti rasuah dan salah berkuasa turut terjejas. Oleh itu, usaha pencegahan rasuah ini tidak boleh kita hentikan dan mesti kita teruskan. Dan juga amat memuji komitmen pengurusan tertinggi JPBM dalam melaksanakan inisiatif pencegahan rasuah melalui Pelan Anti Rasuah Organisasi OACP, Corruption Risk Management ataupun CRM, dan juga mendapatkan pensijilan ISO 37001 Anti-Terrorism System
untuk memberi rasuah secara menyeluruh from top to bottom di JPM. Tahniah buat seluruh warga JPM. Warga JPM yang saya hormati sekalian, integriti merupakan perkara penting yang perlu ada dalam kalangan pejabat awam. Sebagai pejabat awam, kita perlu bertindak secara amanah, telus tiada konflik pribadi dan patuh pada undang-undang dan peraturan yang sedang berbuat kuasa. Sekiranya berlaku konflik kepentingan, keutamaan harus diberikan kepada kepentingan awam dan bukannya kepada kepentingan pribadi. JPM merupakan agensi yang amat penting kepada negara. Sumbangan JPM tidak dapat dikenafikan kepada kesejahteraan rakyat Malaysia. Warga JPM amat dipandang tinggi dalam masyarakat. Secara ikhlasnya, bagi saya, kita jangan sesekali merosakkan nama baik JPM dengan perbuatan yang tidak berintegriti. Sebagai wakil ketua Sumbangan SPM, saya melihat isu rasuah merupakan masalah utama yang menjatuhkan kredibiliti pejabat awam. Sebagai pejabat awam, kita mempunyai kuasa dan peluang untuk terlibat dengan kes-kes rasuah. Soal selidik semasa Hari Anti Rasuah Antarabangsa 2018 sebagai contohnya agak memerajatkan, di mana salah satu dapatannya daripada 418 orang dari keseluruhan 3,810 responden pejabat awam dalam sampel soal selidik tersebut, 11% mengaku akan melakukan rasuah sekiranya mereka mempunyai kuasa dan juga peluang. Sikap begini dalam kalangan pejabat awam amat kita bimbang, lebih menjadikan apabila yang akan ramai ditangkap kerana rasuah. Setiap tahun hampir separuh daripada tangkapan keseluruhan yang dilakukan oleh SPRM melibatkan pejabat awam. Sebagai contoh, kalau kita mengambil data daripada 2015 hingga 2020, 47.5% ataupun 2,683 daripada 5,652 tangkapan yang dibuat oleh SPM adalah terdiri daripada pejabat awam. Sebab itu kita amat bimbang kiranya trend ini berterusan, ia akan menjejaskan nama baik Perkhidmatan Awam secara keseluruhan. Cabaran integriti tak kala memiliki kuasa dan peluang pernah disebut oleh mantan Presiden Amerika Syarikat yang ke-16 iaitu Abraham Lincoln. Beliau berkata, hampir semua orang boleh bertahan dengan dugaan dan kesalahan. Walaupun untuk menguji karakter sebenar seseorang itu, berilah dia kuasa. Oleh sebab itu, nasihat saya kepada semua pejabat awam agar berhati-hati dengan kuasa yang dimiliki dan juga peluang yang ada. Cubaan dan juga dugaan rasuah untuk melakukan perkara tersebut selalu ada pada kita. Pada ketika itu, hanya integriti yang boleh menjadi benteng agar kita tidak terlibat dalam jenayah rasuah dan juga salah guna kuasa. Di sini juga saya ingin memberi amaran bahawa SPM dengan mana-mana pihak yang melakukan rasuah dan juga salah guna kuasa. Tindakan SPM adalah tegas dan kita tidak mengira siapa ataupun tidak mengira pangkat dan kedudukan seseorang. Kita akan tetap melaksanakan tindakan kita sebagaimana yang diperuntukkan oleh undang-undang. Warga JPM yang saya hormati sekalian, pada 9 Disember 2020 yang lalu, SPM mengadakan kempen perangi pemberi rasuah yang melibatkan semua pihak berkuasa tempatan di Malaysia. Saya amat berharap pihak JPM turut melaksanakan kempen. Saya menggesa semua pejabat awam agar tidak takut untuk melaporkan sebarang tawaran rasuah. Kiranya perkara ini dilakukan, Perkhidmatan Awam akan dipandang tinggi dan tangkapan terhadap pejabat awam juga akan dapat kita kurangkan. Saya juga percaya warga JPM mampu meningkatkan lagi kredibiliti agensi ini dengan melaporkan sebarang perbuatan rasuah dan salah guna kuasa yang berlaku.
pada 12 Disember 2020 yang lalu, Ketua Pengarah Awam Tan Sri Muhammad Khairul Adib Abdul Rahman turut menyuruh penyewa awam untuk melaporkan sebarang perbuatan rasuah dan salah guna kuasa yang berlaku di kementerian, jabatan atau agensi mereka dalam membentuk usaha terhadap keterisan. Dalam kes rasuah, sekiranya seseorang itu ditawar atau diminta rasuah, sebenarnya mengikut peruntukan undang adalah wajib untuk membuat laporan kepada SNN. Kegagalan untuk melaporkan tawaran, pemberian, permintaan ataupun penerimaan rasuah merupakan satu kesalahan menurut Seksyen 25 dalam Kurungan 2 dan Seksyen 25 dalam Kurungan 4 Akta SPRM 2009. Kiranya didapati bersalah, boleh dipenjarakan dan juga boleh didenda. Secara pribadi, saya amat menyanjung tinggi mereka yang mempamerkan integritas yang tinggi dan melaporkan tawaran atau penerimaan rasuah. Perbuatan tersebut bukan mudah, tetapi wajib kita lakukan demi kepentingan negara. Hadirin yang saya hormati sekalian, kerajaan juga amat menghargai penyewa awam yang menolak rasuah dan melaporkan kepada SPRM. Buktinya pada 11 Mei 2011, Ketua Negara pada ketika itu telah mengeluarkan surat keliling bertajuk Garis Panduan Pengetarapan kepada penyewa awam yang melaporkan pemberian ataupun penerimaan rasuah. Objektif utama keliling ini adalah menggalakkan penyewa awam melaporkan rasuah dan mengiktiraf penyewa awam yang memperlihatkan etika dan integriti dalam merancang rasuah. Melalui keliling ini, penyewa awam yang melaporkan rasuah layak menerima pengiktirafan dan ganjaran kewangan daripada kerajaan. Sekadar berkongsi dengan semua warga JPPM, sehingga ke hari ini, sejak keliling tersebut dikeluarkan, seramai 364 penyewa awam telah menerima pengiktirafan ini. Jumlah ganjaran yang telah kita berikan kepada penyewa awam yang terbabit adalah sebanyak RM670,466. Warga JPPM yang saya hormati sekalian, akhir sekali saya mohon kepada Allah SWT agar program jelajah anti rasuah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia ini berjaya membentuk warga JPPM yang berintegriti tinggi. Semoga usaha ini dipermudahkan dan juga diredai. Saya juga dimaklumkan bahawa program ini akan bermula di peringkat pejabat JPPM dan akan diteruskan di setiap JPPM negeri. Sebagai rakan strategik kepada JPPM, SPRM amat komited untuk memberi bantuan dan sumbangan bagi menjayakan program ini. Dengan kerjasama daripada semua pihak, rasuah tidak sekali menjadi budaya dalam kehidupan. Malah jenayah ini akan dipandang jijik dan juga hina. Nasihat saya untuk diri sendiri dan seluruh warga JPPM, pikulah amanah dan tugas yang diberikan dengan penuh integriti, walaupun amanah itu amat berat, tapi di sebaliknya tersembunyi pahala yang besar. Saya mendoakan agar sistem baik yang kita lakukan dalam perangai rasuah ini dapat mengangkat nama negara sebagai negara bentuk bebas rasuah. Dan apa yang kita laksanakan ini memang seiring dengan pelaksanaan yang diminta oleh kerajaan kita lakukan di bawah Pelan Anti Rasuah Nasional ataupun NACP. Dan akhirnya kita dapat memenuhi mencapai aspirasi negara dalam menjadikan Malaysia dikenali kerana integriti dan bukannya kerana rasuah. Sekali lagi saya ucapkan jutaan terima kasih di atas komitmen yang amat setia Datuk Seri Muhammad Hamdan bin Haji Wahid, Ketua Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, pengurusan tertinggi JPPM dan seluruh warga JPPM yang dapat bersama-sama dengan SPRM dalam memastikan isu rasuah dapat kita bendung demi memartabatkan integriti penyewa awam secara umum. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Majlis merakamkan ucapan terima kasih. Hadirin yang dihormati sekalian, seterusnya majlis dengan penuh hormat takzim menjemput dan mempersilakan Yang Amat Setia Datuk Seri Muhammad Hamdan bin Haji Wahid, Ketua Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, bagi menyampaikan mandat dan seterusnya merasmikan pelancaran jelajah anti rasuah JBPM SPRM. Dipersilakan Yang Amat Setia Datuk Seri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Terima kasih kepada saudara pengacara majlis yang berbahagia, Datuk Seri Samsun Bahrin bin Muhammad Jamil, Timbalan Ketua Pesuruhjaya SPRM Pencegahan, yang setia penolong Pesuruhjaya Bomba Siti Rohani binti Nadir, Pengarah Bahagian Korporat Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, yang setia Penolong Pesuruhjaya Bomba Murni bin Muhammad, Ketua Unit Integriti Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, barisan pengurusan tertinggi SPRM, pegawai-pegawai kanan, pegawai-pegawai Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, datuk-datuk, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia berprestasi tinggi, cepat dan mesra. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana di atas limpah kurnia dan izinnya dapat kita bersama-sama di dalam majlis perasmian jelajah anti rasuah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JPPM SPRM 2021 pada pagi yang berkah ini. Di kesempatan ini saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada Yang Berbahagia Datuk Seri Samsun Bahrin bin Muhammad Jamil, Timbalan Ketua Pesuruhjaya SPRM, di atas kesudian Datuk Seri hadir memeriahkan Majlis Ringkas Pelancaran Jelajah Anti Rasuah SPRM JBPM 2021 pada pagi ini, iaitu pendekatan kolaborasi strategik antara Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia dengan SPRM dalam usaha menyebarkan kesedaran dalam memerangi rasuah di kalangan warga Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, sekaligus menyahut seruan kerajaan untuk mencapai sasaran zero tolerance towards corruption. Sepanjang tahun 2020, banyak peristiwa yang telah berlaku mewarnai negara dan juga rantau ini, di mana di sepanjang tempoh tersebut kita berhadapan dengan berbagai cabaran dan kesan akibat daripada pandemik COVID-19. Pada masa yang sama juga di dalam negara, selain daripada cabaran-cabaran ini, kita juga melihat isu rasuah menjadi agenda hangat menarik perhatian umum. Ini kerana unjuran daripada sifat dan rantaian gejala ini berkait rapat dengan soal sosioekonomi, berkait rapat dengan kesejahteraan dan kehidupan rakyat. Pada masa yang sama memberi implikasi dan persepsi yang tidak baik kepada kredibiliti kerajaan dan negara, khususnya kepada perkhidmatan awam seperti mana yang telah dinyatakan oleh Datuk Seri tadi. Sayugia itu, inisiatif jelajah anti rasuah JPPM SPRM merupakan salah satu langkah yang patut dipuji kerana ia merupakan inisiatif untuk meningkatkan nilai integriti dan accountability di kalangan pihak pengurusan dan warga perkhidmatan awam amnya dan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia khasnya, untuk kita menjauhkan diri daripada melakukan perlakuan yang negatif, terutamanya di dalam penyalahgunaan rasuah, penyalahgunaan kuasa dan rasuah dalam kehidupan harian dan juga ketika melaksanakan tanggungjawab sebagai penjawat awam. Ia juga untuk memberi mesej kepada masyarakat bahawa kerajaan sentiasa serius berusaha untuk menghapuskan gejala ini
dan memastikan warga perkhidmatan awam mengamalkan etika kerja yang berintegriti tinggi. Datuk Seri, Datuk-datuk, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, prinsip integriti dan kesan negatif rasuah perlu dipahami dan diterapkan di dalam setiap diri setiap warga Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia secara menyeluruhnya. Dalam usaha membenteras dan memerangi rasuah, ianya tidak akan mencapai matlamat dan sasaran tanpa komitmen dan sokongan padu daripada setiap peringkat, baiknya pengurusan tertinggi sehinggalah ke peringkat balai di lapangan. Seperti organisasi lain, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia juga terdedah kepada gejala dan risiko yang tinggi di dalam penyalahgunaan kuasa, dilanggar pelanggaran prinsip integriti dan juga rasuah. Bagi menangani isu-isu rasuah dan pemantapan integriti di dalam tadbir urus dalam jabatan, ia perlu ditangani secara holistik, selari dengan dasar dan peraturan yang ditetapkan bagi menjaga keyakinan masyarakat dan stakeholders dan juga bagi menjaga imej dan nama baik agensi. Rasuah bukan semata-mata kesalahan undang-undang, tetapi juga kesalahan dan penyakit sosial dan juga peradaban yang boleh meruntuhkan negara. Datuk-datuk, tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi, antara inisiatif jabatan dalam usaha pencegahan rasuah ialah melalui pembangunan Pelan Integriti Rasuah Organisasi OACP yang telah dilancarkan pada bulan Januari 2020, Corruption Risk Management yang baru sahaja dilancarkan sebentar tadi, dan juga jabatan dalam proses untuk mendapatkan persijilan Anti-Bribery Management System atau ABMS ISO 13001-2016 yang dijangka akan didapati pada penghujung tahun 2021, di mana ia mampu membantu dalam memberi panduan kepada warga jabatan untuk melaksana dan juga menambah baik sistem kawalan pengurusan anti rasuah dan penyampaian perkhidmatan. Besar harapan saya dalam pelaksanaan program jelajah anti rasuah JBPM SPRM ini nanti, semua warga Jabatan Bomba dapat meningkatkan nilai integriti dan mampu untuk meningkatkan mutu perkhidmatan dan imej Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Akhir kata, sebelum mengakhiri ucapan pada pagi ini, sekali lagi saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ribuan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada pihak pengurusan tertinggi SPRM dan juga anggota-anggotanya yang sedia bekerjasama dalam menjayakan jelajah anti rasuah ini. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan sukacitanya merasmikan program jelajah anti rasuah JPPM SPRM pada pagi yang berkah ini. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan ucapan terima kasih dan dipersilakan Yang Amat Setia Datuk Seri untuk kembali ke tempat duduk. Hadirin yang dihormati sekalian, majlis pada pagi ini diteruskan lagi dengan pelancaran program jelajah anti rasuah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia dan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, diikuti dengan pelancaran penyataan dasar integriti dan anti rasuah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia serta pelancaran buku Kod Etika Pegawai Bomba dan buku Corruption Risk Management CRM. Untuk makluman hadirin, pelancaran program jelajah anti rasuah JBPM SPRM merupakan pendekatan secara smart partnership bagi menyokong usaha Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia untuk memerangi rasuah dan menyemarakkan lagi budaya integriti dan accountability dalam kalangan warga Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Manakala pernyataan dasar integriti dan anti rasuah merupakan komitmen Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia bagi mensasarkan zero tolerance towards corruption di dalam pengurusan penyampaian perkhidmatan kebombaan dan penyelamatan kepada masyarakat.
Pada hari ini juga bakal menyaksikan pelancaran buku kod etika pegawai bomba yang merupakan sumber rujukan dan kawalan bagi semua pegawai Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia untuk memastikan tahap disiplin yang tinggi dan beretika sentiasa diamalkan dalam memberikan perkhidmatan kebombaan dan penyelamatan kepada masyarakat. Buku Pelan Pengurusan Risiko atau Corruption Risk Management CRM 2020-2024 Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia pula akan dilancarkan demi menyahut aspirasi kerajaan bagi memastikan semua agensi kerajaan berintegriti dan bebas dari rasuah. Melalui pelan ini, jabatan dapat mengenal pasti ruang dan peluang yang boleh menjejaskan tadbir urus jabatan dan seterusnya tindakan pencegahan dapat diambil dengan lebih berkesan. Dimulakan dengan pelancaran program jelajah anti rasuah JBPM SPRM. Bagi menyempurnakan atur cara, majlis mempersilakan Penolong Pesuruhjaya Bomba Murni bin Mamat, Ketua Unit Integriti Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, bagi mengiringi Yang Amat Setia Datuk Seri Muhammad Hamdan bin Haji Wahid, Ketua Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, bersama-sama Yang Berbahagia Datuk Seri Syamsun Baharin bin Muhammad Jamil, Timbalan Ketua Pesuruhjaya Pencegahan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, bagi menyempurnakan gimik pelancaran. Dipersilakan Yang Amat Setia Datuk Seri dan Yang Berbahagia Datuk Seri untuk memotong ribbon sebagai simbolik pelancaran. Satu, dua, tiga. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih dan dipersilakan Yang Berbahagia Datuk Seri Syamsun Baharin bin Muhammad Jamil untuk kembali ke tempat duduk. Hadirin yang dimuliakan, berikutnya merupakan pelancaran penyataan dasar integriti dan anti rasuah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Dipersilakan Yang Amat Setia Datuk Seri untuk menyempurnakan gimik pelancaran dengan menandatangani penyataan dasar integriti dan anti rasuah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Dipersilakan. Seterusnya dipersilakan Yang Amat Setia Datuk Seri untuk menyerahkan buku kod etika pegawai bomba kepada Penolong Pesuruhjaya Bomba Murni bin Mamat, Ketua Unit Integriti Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia sebagai simbolik pelancaran. Dan seterusnya diikuti dengan penyerahan buku Corruption Risk Management CRM. Majlis merakamkan ucapan terima kasih dan dipersilakan Yang Amat Setia Datuk Seri untuk kembali ke tempat duduk. Yang Amat Setia Datuk Seri, Yang Berbahagia Datuk Seri, Datuk-Datuk serta hadirin yang dihormati sekalian, dengan berakhirnya atur cara itu tadi, maka majlis kita pada pagi ini telah sampai ke penghujungnya. Mewakili Unit Integriti Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia selaku hos, majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat, sama ada secara langsung atau tidak langsung, bagi menjayakan majlis pada pagi ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.